Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD. Bertemankan saya Syamira Nazir hari ini selama 30 minit di mana untuk slot PBD hari ini kita akan membincangkan tentang PBD dalam pendidikan moral bagi tingkatan 4 dan 5. Dan untuk unit yang akan dibincangkan oleh guru penyampai pada hari ini merupakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi apa lagi? Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai untuk hari ini. Dan untuk hari ini kita bersama dengan seorang guru penyampai yang cukup luas pengalamannya, manis tersenyum, merupakan Ketua Panitia Pendidikan Moral iaitu Cikgu Jilawati Muhammad Amin atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Ji. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu Alhamdulillah sihat. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan pembincangan kita pada hari ini, tak lupa juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kita di studio iaitu Cikgu Suhana binti Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, sihat? Terima kasih Cikgu Suhana kerana bersama dengan kami. Baiklah Cikgu Ji, hari ini kita nak membincangkan tentang PBD ataupun pentaksiran dalam bilik darjah bagi pendidikan moral untuk murid-murid tingkatan 4 dan 5. Yeah. Jadi saya rasa Cikgu dah bersedia dengan paparan slide Cikgu? Boleh, terima kasih ya. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan pentafsiran bilik darjah pendidikan moral tingkatan 4. Okey, dekat sini apa yang sepatutnya kita sebelum kita membuat melaksanakan PDPC sebenarnya kita perlu mengetahui dulu apakah SK ataupun standard kandungan yang perlu kita laksanakan. Jadi dekat sini saya akan memberikan satu contoh ataupun saya akan menerangkan lebih lanjut bagaimana kita nak memilih standard kandungan dan standard pembelajaran yang sesuai. Okey, jika dilihat di sini ya. SK standard kandungannya ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, untuk pendidikan moral kita perlu faham ya, kita perlu memilih standard pembelajaran yang sesuai yang mengikuti domain moral. Apakah itu domain moral? Okey, iaitu yang pertama iaitu penaklukan moral, yang kedua berkaitan dengan emosi moral dan yang ketiga ialah berkaitan dengan perlakuan moral. Jadi dekat sini standard pembelajaran yang saya pilih iaitu 5.43 menghuraikan dengan contoh cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Dan yang kedua adalah penaklukannya meramalkan kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, dan seterusnya guru perlu memilih emosi moral iaitu yang kelima 5.45 iaitu mengaspirasikan perasaan apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Seterusnya, guru perlu memilih menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Maka cukuplah kita punya domain moral ini kerana domain moral ini perlu selari dan perlu murid kuasai. Jika kita hanya memilih dua ataupun satu daripada domain moral ini, maka tidak lengkap untuk kita melakukan pentafsiran nanti. Melakukan PBD nanti. Baik, Cikgu. Jadi inilah yang perlu guru ataupun murid-murid faham ya. Baik, dan hari ini saya rasa tajuknya tentang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, terutama sekali dalam dunia yang berubah dengan begitu pantas dan cepat ini. Pastinya teknologi maklumat dan komunikasi ini memberikan impak ataupun kesan kepada pengguna, dan saya yakin murid-murid dekat rumah tak sabar nak tahu bagaimana cara untuk menguasai domain-domain yang Cikgu Ji dah terangkan tadi. Tapi kita akan berhenti berehat seketika Cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Hari ini di dalam slot pentaksiran bilik darjah kita akan membincangkan tentang PBD dalam pendidikan moral bagi murid-murid tingkatan 4 dan juga 5 bersama-sama dengan Cikgu Ji. Bila Cikgu di segmen ini, apa perkongsian Cikgu kepada mereka yang di rumah?
Okey, saya teruskan saya punya penerangan ya. Silakan cikgu. Okey, untuk slot yang kali ini saya akan menerangkan berkaitan bagaimana guru boleh menggunakan strategi pengajaran yang sesuai di dalam kelas. Ini antara contoh yang saya berikan, iaitu saya menggunakan flip class yang mana saya memberikan bahan terlebih awal kepada murid-murid. Ini adalah contoh bahan yang saya berikan selepas PDPC yang sebelumnya. Saya terus memberikan bahan kepada mereka berbentuk artikel dan video. Okey, jadi bahan ini saya lampirkan di dalam Google Classroom dan juga di dalam Telegram untuk mereka melihat, untuk murid-murid melihat. Okey, jadinya murid telah diberikan link lebih awal oleh guru dan di sinilah guru akan menjalankan PBD secara pemerhatian. Bagaimana pemerhatian itu? Apabila murid memberikan balasan kepada guru yang mengatakan beliau telah melihat artikel ataupun video yang telah diberikan oleh guru. Di sinilah PBD telah pun berjalan. Okey, seterusnya guru akan murid-murid akan masuk ke dalam kelas dan menerangkan untuk set induksi. Di sini adalah guru ataupun saya telah memberikan contoh yang mana berdasarkan gambar ataupun poster ini, murid perlu menggambarkan kehidupan anda tanpa teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini murid-murid akan memberikan maklum balas secara lisan. Ini adalah interaksi antara murid dengan guru. Dekat sini adalah PBD telah berlangsung murid dengan guru. Dan dekat sini juga berlakunya pentafsiran bil darjah guru membuat pemerhatian. Bagaimana membuat pemerhatian saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Di setiap slot tu ada pemerhatiannya, apa yang kaedah yang saya gunakan. Okey, seterusnya saya masuk kepada penakkulan yang pertama. Ya, SP ataupun standard pembelajaran saya yang pertama, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, di sini murid telah diberikan penerangan. Kalau rujuk kepada gambar tersebut, guru memberi penerangan kepada murid apakah cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, jadi murid di dalam kumpulan, guru telah mengagihkan ataupun mengasingkan murid mengikut kumpulan A dan kumpulan B. Okey, jadi kat sini kumpulan A, kalau lihat dekat sini, guru menggunakan bahan dan murid hanya perlu menyenaraikan sahaja berdasarkan bahan rancangan yang telah diberikan. Di sini berlakunya iaitu murid berinteraksi dengan bahan pembelajaran, iaitu bahan rancangan yang telah digunakan, bahan yang digunakan. Manakala kumpulan B juga menggunakan bahan rancangan, murid perlu menghuraikan dua penggunaan teknologi maklumat. Yang mana apa perbezaan kumpulan A dan kumpulan B? Kumpulan B perlu memberikan penerangan yang lebih lanjut. Berbeza dengan kumpulan A hanya mengeluarkan isi-isi penting. Dekat sini adalah kita lihat dapat perbezaan hasil pembelajarannya nanti berdasarkan kedua-dua kumpulan ini. Jika lihat di gambar sebelah tu, itu adalah hasil perbincangan murid lah. Dalam kumpulan, murid kalau lihat gambar yang pertama itu, murid mengeluarkan idea ataupun isi di dalam bahan yang diberikan oleh guru. Manakala gambar kedua itu sama jugalah. Jadi kat sini adalah guru telah menjalankan PBD secara lisan dan penulisan. Jadi lisan tu interaksi murid dengan murid kerana mereka menjalankan aktiviti di dalam kumpulan. Dan menuliskan berdasarkan lembaran kerja yang guru berikan. Okey, seterusnya untuk penakkulan yang kedua, iaitu kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika ini, guru telah menggunakan kaedah interaksi murid dengan murid, iaitu berkongsi idea dengan murid lain. Dekat sini adalah sebelum itu murid akan diberikan penerangan terlebih dahulu. Kemudian murid secara berpasangan akan bertukar-tukar pendapat ataupun idea berdasarkan penerangan guru dan menggunakan semula bahan yang telah diberikan sebelum PDPC berjalan. Jadi dekat video dan artikel itu, murid telah dapatlah memberikan idea berdasarkan bahan yang diberikan. Dekat sini PBD telah berjalan secara pemerhatian, lisan dan penulisan. Okey, kita lihat kepada emosi moral, iaitu berkaitan dengan saya punya SP yang
3 yang seterusnya lah. Jadi dekat sini emosi moral dalam PBD pendidikan moral kita kena perlu faham ataupun cikgu perlu faham yang mana PBD itu berjalan secara berterusan, yang mana daripada awal lagi PDPC bermula, cikgu boleh melihat emosi murid. Semasa set induksi berjalan, dekat situlah murid akan menunjukkan emosi mereka. Sama ada mereka akan berikan reaksi angkat tangan, fokus dengan senyuman, memek muka. Itu adalah salah satu menunjukkan emosi moral juga. Okey, kalau kita boleh lihat video yang cikgu sediakan? Ya. Oh, okey, ada paparan video. Silakan. Okey, kalau kita lihat dekat sini berdasarkan video ini, murid secara berkumpulan menjalankan aktiviti berdasarkan bahan ataupun artikel yang diberikan oleh guru, yang mana murid perlu hanya mengeluarkan idea-idea yang ada di dalam artikel itu sahaja. Okey, jadi dekat sinilah kita nampak PBD itu berjalan. Murid menggunakan kaedah idea itu menggunakan carta alir. Kemudian yang kedua, murid menerangkan idea yang mereka ada berdasarkan artikel yang diberikan oleh guru lah. Okey, ini kita boleh nampak, lihat PBD sedang berjalan. Baik, itu tentang paparan video bagaimana PBD itu berlangsungkan, cikgu. Ya. Baik, silakan cikgu. Okey, kita teruskan ini. Silakan. Okey, ini adalah saya punya SP ataupun standard pembelajaran yang keempat, yang mana cikgu boleh faham domain moral kita yang ketiga, iaitu berkaitan dengan pelakuan moral. Di sini saya telah menjalankan aktiviti permainan, iaitu kita panggil sebagai radio buruk. Okey, untuk yang keempat, pelakuan murid ini, murid perlu menjalankan aktiviti dan menunjukkan contoh bagaimana kita menggunakan penggunaan teknologi maklumat ini. Jadi dengan kaedah permainan radio buruk ini, murid dia akan dipecahkan kepada dua kumpulan dan mereka akan berbaris panjang dan menerima yang dihadapan sekali menerima maklumat daripada guru dan perlu diedarkan kepada rakan-rakannya. Dekat sini sebenarnya PBD itu berjalan apabila murid itu menerima maklumat daripada guru. Bagaimana dia dapat menggunakan maklumat itu untuk disampaikan kepada rakan-rakannya dengan tepat dan betul. Dekat situlah kita lihat pelakuan itu pelakuan moral itu dilaksanakan. Dekat situ kalau kita kata mereka perlu tekun memaklumkan maklumat itu tepat. Okey, jadi seterusnya ini adalah lembaran kerja. Lembaran kerja untuk pengukuhan pemahaman murid dalam PBD penulisan. Okey, kat sini adalah PBD penulisan. Guru memberikan soalan kepada murid dan murid perlu menjawab soalan inilah berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang guru berikan. Okey. Kita tulis sini. Baik. Dan tadi permainan radio buruk tu, cikgu, saya kira ramai yang murid-murid yang boleh relatekan lah dengan permainan tu kan. Sebab saya sendiri pun pernah main juga permainan tu. Bagaimana penerima awal mendengar arahan daripada guru dan menyampaikan pesanan itu kepada penyampai akhir. Betul, cikgu? Betul. Oh, itu sudah dikira pentadsiran bilik darjah, cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Menarik. Kita akan berhenti berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian daripada Cikgu G. Jangan ke mana-mana. Baik, kita sudah tahu bagaimana pentadsiran bilik darjah itu dilaksanakan dan sekarang ini pastinya murid-murid di rumah ingin juga mengetahui bagaimana pelaporan dan juga perekodan PBD itu dilaksanakan. Jadi bagaimana caranya, Cikgu G? Okey, kita teruskan ya. Terima kasih Cantik Manis hari ini. Okey, baiklah murid dan cikgu semua. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk membuat pentafsiran dan perekodan berdasarkan saya punya contoh PDPC tadi. Yang pertama, untuk penaklukan moral ataupun PBD pemerhatian, saya menggunakan gambar aktiviti sebagai bahan bukti untuk pemerhatian saya. Sebenarnya untuk pemerhatian ini ada beberapa kaedah. Kita ada senarai semak, kita ada gambar aktiviti atau ini antara salah satunya. Kerana apa? Pada awalnya kita boleh melihat semula gambar-gambar ini penglibatan mereka, kita dapat melihat pemerhatian
memek muka mereka apabila menjalankan aktiviti interaksi murid dengan murid, interaksi murid dengan guru dan bagaimana interaksi mereka dengan bahan. Dekat situ pemerhatian. Kerana untuk kita melihat secara keseluruhan tu agak sulit. Jadi dengan adanya gambar aktiviti dapat menyokong kita punya pentafsiran. Seterusnya untuk PBD lisan. Okey, dekat sini saya telah menggunakan interaksi murid dengan guru, interaksi murid dengan murid dalam aktiviti dijalankan. Yang pertama, semasa aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan itu kita dapat lihat PBD lisan sedang berjalan, sedang berlangsung. Ya. Yang keduanya ialah saya gunakan semasa aktiviti radio buruk tadi. Dekat situ kita lihat bagaimana interaksi mereka. Ya, ada yang cepat-cepat menggunakan kaedah radio buruk tadi kan, menyampaikan kepada murid ke yang kawan-kawannya yang lain. Tapi sebenarnya perlu berhati-hati semasa kita menyampaikan maklumat yang kita terima itu. Dekat situlah PBD dijalankan. Dan seterusnya untuk penulisan, ini contoh ya saya gunakan iaitu lembaran kerja. Yang mana yang pertama lembaran kerja, yang kedua sebenarnya saya gunakan semasa mereka menulis isi penting semasa artikel diberikan kepada mereka. Di situlah PBD penulisan sedang dijalankan ataupun saya telah menggunakan PBD penulisan ya. Untuk pemahaman lagi lebih lanjutlah. Okey, ini adalah tahap penguasaan keseluruhan pendidikan moral. Okey, secara keseluruhannya apa yang saya perlu maklumkan dan saya perlu memberikan penegasan yang mana apabila kita membuat tahap penguasaan ataupun kita memberikan tahap penguasaan kepada murid-murid perlu berdasarkan kepada domain moral, pendidikan moral. Walaupun kita belum menghabis SK, standard kandungan, perlu juga menguasai domain moral ini. Jika murid tidak menguasai salah satu daripada domain moral ini, maka tahap penguasaan yang perlu diberikan kepada murid ataupun murid dapat tahap penguasaan yang lebih rendah dari 3. Sebab kita faham domain moral ini perlu dijalan selari. Apabila salah satu tertinggal ataupun murid tidak dapat melaksanakan ataupun beberapa kekangan mungkin dihadapi, maka murid itu gagal untuk mendapat tahap penguasaan 3 dan ke ataslah. Itu yang kita perlu faham. Dan walau bagaimanapun guru perlu menghabiskan standard kandungan untuk memberikan tahap penguasaan bagi SK standard kandungan guru. Perlu habiskan ya. Tadi yang saya bagi contoh itu adalah separuh ataupun sebahagian kita gunakan, tidak menggunakan standard pembelajaran sepenuhnya. Jadi kita belum menghabiskan SK sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun kita tetap juga boleh memberikan TP kepada murid-murid. Okay, jika mereka melepasi tahap domain moral 3 itu, maka murid itu akan melepasi 4 dan 5. Okey, kita bagi contoh tadi yang saya berikan contoh tadi berdasarkan aktiviti yang dijalankan ya. Dekat sini murid sebenarnya boleh melepasi tahap 5. Kenapa 5? Iaitu murid telah memberikan satu contoh tauladan kepada murid rakan-rakannya yang lain sebenarnya. Okey, jika mereka di hadapan, contohnya sebagai ketua, maklumat yang diterima oleh guru itu perlu disampaikan dengan betul dan tepat. Jadi murid itu sebenarnya telah memberikan satu contoh dan beliau telah mempraktikkan penggunaan teknologi maklumat secara beretika dalam kehidupan harian dia. Okay. Sebab kita mempraktikkan ataupun mengamalkan ya. Kita sekadar mengamalkan. Jadi kat sini murid dapat TP yang 5 lah. Jadi untuk melepasi tahap yang ke-6, murid perlu menggunakan kaedah ataupun penggunaan secara menyeluruh. Menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain, menjadi contoh kepada masyarakat, kan, begitu seterusnya lah. Itu perbezaan kalau saya boleh bagi katakan tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Okey. Itulah caranya cikgu Ya. Baik. Jadi berikut adalah kalau kita boleh kata ini adalah cara pelaporan PBD yang guru boleh gunakan. Ya, yang seperti saya terangkan tadi, guru boleh membuat penambahbaikan. Seperti yang saya maklumkan tadi ya, jika murid tidak melepasi 3 domain itu, guru perlu membuat penambahbaikan kepada PDBC beliau untuk membantu murid mencapai tahap penguasaan yang sepatutnya iaitu 3.
Okey. Ya. Ya, kemudian guru perlu merujuk semula di SKP. Merujuk semula di SKP, kita balik kepada di SKP lah. Bagaimana penggunaan domain moral itu apabila kita mengaplikasikan di dalam PDPC kita, di dalam kelas kita. Okey, kita melihat balik tema standard kandungan, dan sebenarnya strategik pembelajaran kita sangat memainkan peranan dalam kita membuat PDPC kita ini, untuk melihat penglibatan murid secara keseluruhannya sebenarnya. Jadi untuk itu barulah guru akan membuat pelaporan PBD di laman web BPK itu. Kita boleh download lah. Ini adalah contoh yang kita boleh kata sebagai ini contoh saya letak dekat sini. Ini contoh untuk pelaporan PBD 2 tahun sekali. Oh, okey. Okey, jadi seterusnya ini adalah proses kerja. Ini adalah saya nak memudahkan sebenarnya kepada guru-guru untuk pemahaman guru-guru bagaimana proses kerja ataupun proses PDPC yang saya jalankan tadi di awal tadi sehingga akhir. Inilah sebenarnya proses kerjanya, yang mana saya perlu mengenal pasti standard pembelajaran, objektif, dan saya meletak kat situ strategi pengajaran. Bagaimana apa strategi yang saya gunakan untuk pemahaman murid dan pelibatan murid, dan seterusnya cadangan isu yang terdapat dalam DSKP. Ya, kalau kita boleh faham, cikgu-cikgu perlu menggunakan DSKP itu secara maksimum lah, secara sepenuhnya. Dekat situ telah dimaklumkan apa isu yang boleh kita gunakan. Jadi kat sini saya menggunakan flip, iaitu arahan secara dalam talian sebelum PDC bermula. Ada tadi kita dapat kan? Okey, seterusnya yang ini guru memberi penerangan secara bersemuka. Okey, dan aktiviti dijalankan. Seterusnya barulah kita nampak dekat sini pentafsiran, perekodan dan analisis, tindakan susulan dekat sini. Jika murid tidak dapat menguasai tahap penguasaan itu, barulah guru akan membuat tindak susulan. Apa yang sepatutnya berdasarkan, mungkin kita boleh berdasarkan, sebab itulah saya tulis kat situ instrumen yang saya gunakan gambar aktiviti. Ya, dekat sinilah kita akan melihat balik tindakan susulan yang kita boleh buat berdasarkan itu. Dan berdasarkan lembaran kerja juga kita boleh mendapatkan susulan, tindakan susulan ya. Seterusnya akhir sekali itu adalah perekodan tahap melaporkan tahap penguasaan. Baik cikgu. Jadi kawan-kawan sekarang macam mana dah jelas kan? Mungkin ada di antara mereka yang tak tahu rupanya masa mereka diberi tugasan PBD itu dah dilaksanakan. Ya, bagaimana betul. reaksi mereka terhadap tugasan yang diberikan, bagaimana kerja mereka secara berkumpulan, itu semua ada pentaksiran kawan-kawan Jadi syakna terhadap semua tu, dan menariknya kerana cikgu juga menggunakan permainan kan? Sangat menariklah. Okey cikgu, sedikit rumusan ringkas memandangkan kita sudah sampai di penghujung rancangan. Okey, terima kasih ya. Untuk kesimpulannya, pelaksanaan PBD ini sangat penting bila kita, saya suka memberi penekanan kepada domain moral itulah. Sebab inilah perbezaan setiap mata pelajaran. Apabila kita memberi penekanan kepada domain moral, maka murid itu dapat menguasai tahap penguasaan yang baik sebenarnya. Okey. Baiklah, itu dia. Jadi kawan-kawan, diharapkan semua penerangan yang Cikgu Ji dah terangkan memberi manfaat kepada semua, bukan sahaja kepada murid-murid yang menonton, mungkin ada di kalangan warga pendidik yang juga sedang menonton pentaksiran dalam bilik darjah pada hari ini. Terima kasih banyak Cikgu Ji atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Suhana kerana menjadi juru bahasa isyarat pada hari ini. Kita jumpa lagi di PBD akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.